Rumah ni dah 15 tahun kosong. Tak ada siapa tinggal dalam rumah tu. Semuanya jadi tanda tanya. Siapa yang buat panggilan? Siapa yang tinggal kat dalam rumah? Dan siapa pula yang diorang turunkan tadi yang tergantung Isi kepala dia 360 darjah. Suara tu makin jelas. Suara tu sedang memanggil nama dia dengan mendayu-dayu. Assalamualaikum, what's up YouTube? Welcome back to my channel. Apa khabar semua? So malam ni macam biasa kita akan on dengan beberapa cerita seram. So sebelum mula cerita seram ni, aku nak kongsi sikit dengan korang satu cerita ni. Sepatutnya video ni aku shoot dua hari lepas, tapi aku terpaksa shoot hari ni sebab 2 hari lepas masa aku nak shoot dalam pukul 2 pagi, dalam pukul 2:30 pagi macam tu. So ceritanya aku ada up dekat story IG. So siapa-siapa yang follow aku, diorang tengok kot. So masa tu aku macam biasa daripada pukul 1:30 tu, daripada pukul 12 tu aku setting semua lah, setting lighting semua, and lepas tu aku set kamera dekat sini lah, set kamera sini, lepas tu aku biarkan, and aku pergi touch up dulu, apa-apa semua pakai lip tint semua. Lepas tu pukul 2:30 aku nak start. So 2:30 tu aku dah setting kamera semua kat sini. Lepas tu aku dengar satu bunyi ketuk tung macam tu kat pintu aku. Mula aku fikir kucing lah. Lepas tu aku buat tak tahu je, aku setting balik kamera ni, lepas tu dengar pula suara budak kecil gelak kat tingkap. Gelak macam mana tahu, kalau korang macam ni, kalau budak kecil kan selalu budak kecil main lari kan, dan macam macam tu. Sekali je kat tingkap. Lepas tu cakap, betul ke aku dengar ni? Lepas tu masa tu aku rasa better aku tak payah shoot malam tu, sebab takut ada benda-benda yang tak diingini berlaku. So aku stop shoot and aku up dekat IG story. Lepas tu pukul 2 lebih tu juga aku up kat story. So hopefully malam ni semoga tak ada apa-apa gangguan, apa-apa benda-benda yang berlaku, insyaAllah. So malam ni ada 3 cerita yang aku nak kongsikan dekat korang. So macam biasalah, jangan lupa subscribe, komen, like and share. So jom kita pergi cerita yang pertama. So cerita yang pertama, cerita yang aku nak ceritakan hari ni adalah tentang sesuatu yang terjadi di sebuah pokok kemboja. Dan cerita ni bukan daripada pengalaman aku sendiri, tapi dari pengalaman seseorang yang menggelarkan diri dia sebagai Abang Man. Okey, cerita dia bermula macam ni. So nak dijadikan cerita, satu hari ni Abang Man ni dia datang ke rumah mertua dia dekat area Selangor. Itulah rumah parent kepada isteri dia lah. So nak dijadikan cerita, malam tu adalah malam kedua Raya Haji. So Abang Man ni dengan anak dia lepak, anak lelaki dia lepaklah dekat beranda luar rumah tu, sebab nak hidup udara malam kan. So layanlah Facebook dan sambil nyalakan sebatang rokok sambil ditiup angin sepoi-sepoi. Tapi beberapa minit kemudian Abang Man ni tersedar yang suasana malam tu tak semena-mena bertukar menjadi sunyi sepi, and mula datang angin sejuk seram macam tu. So bila Abang Man ni dah rasa lain macam, rasa seram sejuk tu kan,
And tiba-tiba juga hidung dia tertangkap satu bau. Hidung Abang Man ni tertangkap satu bau. Bau honey. Bau honey tu macam bau darah ikan keli. Masa tengah siang tu, kalau korang pernah beli ikan keli, kalau korang selalu makan ikan keli, darah ikan keli ni ada satu bau tau. Honey dia tu macam agak kuat sikit. And beberapa saat lepas dia ada bau honey tu, mula timbul satu suara. Suara perempuan ketawa. Sekejap tu perempuan tu menangis sesak-sesak pula. So suara tu seakan-akan bercampur-campur, tapi sayup je jauh. And orang cakap kalau kata suara tu jauh, maksudnya dia dekat dengan kita. And tadinya kan angin bertiup kan macam sepoi-sepoi, sejuk tadi kan. Tapi secara tiba-tiba angin kencang gila masa malam tu. Lepas je Abang Man tu dengar suara tu, angin tiba-tiba jadi kencang. Dan nak dijadikan cerita, tiba-tiba mata Abang Man ni tertangkap satu objek lembaga dekat pokok kemboja depan rumah dia. Bayangan tu mula-mula kabur. Dan lama-kelamaan makin jelas. Tapi Abang Man ni tak tahu macam mana rupa bentuk makhluk tu. So masa tu Abang Man ambil keputusan untuk terus grab phone dia and terus record benda tu. Walaupun masa tu lutut dah ketak habis masa tu. And bila Abang Man start record benda tu, kamera dia jadi blur. And bila Abang Man start je record benda tu, kamera auto jadi kabur. And bila zoom pun, zoom akan tendang balik. Sedangkan malam yang sama, Abang Man ada record video juga. Tapi footage semua clear. And masa Abang Man tengah record benda tu, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Si makhluk ni perasan yang dia sedang diperhatikan. And Abang Man ada menjelaskan tau detail rupa benda tu. Okay, benda tu muka dia sangatlah buruk dan pucat. Second, tak ada mulut. And third, baju dia lusuh and ada kesan-kesan tanah. Dan rambut dia sangat panjang dan menggerbang. So masa tu Abang Man ni try lagi zoom in untuk dapatkan betul-betul footage benda tu. Memang nak try grab gambar tu, grab video tu, memang nak betul-betul nampak, betul-betul fokus. Tapi bila zoom, gambar tu jadi pecah, video tu jadi pecah. So bila video tu jadi pecah, Abang Man ni try zoom and record zoom lagi. And masa Abang Man ni tengah leka record, tiba-tiba si hantu ni pusing kepala dia 360 darjah. Position benda tu masa tu dia menghadap pokok kemboja. Maksudnya dia membelakangkan Abang Man. So bila dia perasan yang Abang Man ni tengah record dia, so dia pusingkan kepala dia daripada menghadap belakang tu ke depan. And Abang Man masa tu kaki dah terasa memang dah ketak habis masa tu, jantung macam nak gugur. Tapi Abang Man gagahkan juga diri untuk record benda tu. And yang muatkan dia masa tu untuk record tu adalah ayat-ayat suci lah, sentiasa dia baca. Walaupun masa tu benda tu dah pusing habis, memang 360 darjah, memang panah Abang Man memang tak berganjak and dia still record benda tu. So mesti ada antara korang macam tak sure kan cerita ni betul ke tak. Okay, aku ada footage gambar dengan video. So aku tunjuk dulu gambar. Ni korang gambar dulu. Korang nampak tak? Kalau tak nampak, korang cuba besarkan brightness phone korang. Sebab gambar ni memang pecah. Cuba korang tengok betul-betul and zoom betul-betul benda tu. Zoom. Okay, kalau korang tak nampak, alamatnya aku kena tunjuk lah. Okay, ni aku bulatkan. Nampak tak? Nampak tak? Kau nampak tak? Kalau korang tak nampak juga, okay. Korang cuba tengok video ni pula.
So kalau korang tak nampak dalam gambar tadi tu, so aku tunjukkan korang video dia lah. So untuk tengok video ni korang kena ikut dua rules ni. First, korang kena tinggikan brightness, and second, korang kena maksimumkan volume ataupun guna headphone atau earphone. Tambahan, Abang Man ni guna phone A51s tau. Sangat tak mungkin kalau kalau video daripada phone tu, footage dia akan pecah macam tu sekali. And aku tunjuk korang video ni. Ada satu suara. Korang dengar. Apa nampak lagi dia datang, Fit? Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubika billahi. A'udzubika billahi min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله. Parah muka kau. Parah muka kau ni. Parah muka kau ni. Aku tak boleh nak zoom muka kau ni. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Fit, masuk Fit. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. La ilallah. Kenapa lah kau datang time-time macam ni? Astaghfirullah. La ilaha illallah. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau menoleh-noleh lagi lah. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubika billahi min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim. Muka kau ya Allah. Muka kau. Kau toleh. Aduh, menggigil aku. Kau nak apa? Kau datang sini kau nak apa? Kau datang sini kau nak apa sebenarnya ni? Kau nak apa sebenarnya ni? Kau tak payah toleh-toleh macam tu lah. Ish. So korang dah tengokkan video tu. So korang boleh nilai sendiri adakah video tu fake, buatan ataupun reality. Wallahualam. So kita ke next cerita. So cerita yang kedua ni pula tentang seorang ahli bomba yang mengalami pengalaman misteri sewaktu bertugas. Okay, dan abang bomba ni dikenali sebagai Zul. So bagi aku cerita abang Zul ni lebih kepada misteri berbanding seram. So cerita dia macam ni. Ada satu hari ni shift abang Zul akan tamat pada jam 12 malam. So sepanjang hari tu abang Zul ni tak ada panggilan, sepanjang hari tu tak ada panggilan tugas daripada luar. So hari tu abang Zul ni just bekerja di sekitar base sajalah. Dijadikan cerita sekitar jam 11.35 malam tu abang Zul dapat satu panggilan kecemasan. So yang menelpon ni buat report, dia mengatakan ada berlaku satu insiden bunuh diri dekat sebuah taman perumahan. Dan dia juga claim yang dia adalah saksi yang nampak mangsa menggantungkan diri dalam rumah tu lah. So bila abang Zul ni dapat report, and dia pun mula kumpulkan 4 orang staff termasuk diri dia sendiri, and mulalah bergerak ke kawasan perumahan tu. So menurut kebanyakan ahli bomba ni,
kes bunuh diri ni adalah kategori kes yang agak tak digemari lah. Sebab untuk tangani kes ni, kes bunuh diri ni biasanya makan masa paling kurang 3 hingga 4 jam untuk settle. Kata lainnya rumit lah kan. So malam tu shift Abang Zul ni berbaki lagi 35 minit je lagi. And dapat pula panggilan yang agak rumit untuk diselesaikan. So tak nak itu adalah tugas. So sebagai seorang petugas bomba, Abang Zul harus selesaikan lah sampai habis. And sepatutnya malam tu Abang Zul dah berjanji dengan anak-anak family dia untuk dinner sama-sama. Tapi tak kesampaian sebab ada tugas yang harus diselesaikan. So korang, mana yang pandang remeh pada petugas bomba ni, korang kena buang pandangan tu sebab diorang ni sanggup korbankan masa diorang dengan family sebab diorang lebih utamakan keselamatan orang awam macam kita ni. So hargai abang-abang bomba dan kakak-kakak bomba. Iklan sebentar. Okay, so perjalanan daripada balai bomba ke tempat kejadian tu mengambil masa sekitar 15 minit macam tu. So bila dah sampai rumah yang dilaporkan ni, Abang Zul tengok keadaan rumah tu seolah-olah tak ada tanda-tanda yang ada berlakunya satu kes. Sebab biasanya kalau ada sesuatu kes ni, nak lagi kes macam bunuh diri ke apa ke, and rumah tu mesti akan jadi tumpuan jiran-jiran. Jiran-jiran akan keluar tengok apa jadi dekat rumah tu. Tapi malam tu, rumah tu dalam keadaan suram, sepi, ibarat tak ada apa-apa yang berlaku lah dalam tu. So tanpa berlengah, Abang Zul arahkan semua anggota dia yang lain turun and diorang mula panggil sesiapalah yang ada tu. So diorang panggil lah untuk minta kebenaran untuk masuk. Tapi bila diorang panggil, tak ada siapa pun kat dalam tu. So bila tak ada respon, semua anggota ni perlu panjat lah, panjat pagar luar tu lah. And bila panjat, masuk pula kat dalam, ketuk pintu dalam pun tak ada respon and diorang pecahkan pintu dalam tu juga. So bila semua dah masuk, anggota semua dah masuk termasuk Abang Zul ni. So diorang masuk, bila diorang masuk, lampu ruang tamu depan tu terbuka. And bila diorang masuk dalam lagi, diorang nampak ada seorang wanita tergantung dekat kipas siling dengan keadaan yang sangat mengerikan. Mata dia terbeliak and lidah dia terjelir keluar. And masa tu ada satu kerusi dekat, bila dah tergantung, ada satu kerusi kat bawah mayat tu yang dah tercampak lah. Mungkin dia menggunakan kerusi tu untuk panjat ke kipas tu untuk sampai ke tali. So untuk langkah seterusnya, diorang ni kena turunkan mangsa tu dari posisi tergantung untuk memastikan sama ada mangsa masih bernyawa ataupun telah meninggal sebelum polis datang lah untuk handle kes tu. And untuk turunkan mayat ni pun ada teknik, Abang Zul ni kata, supaya mayat ni nanti dia tak muntah. So caranya adalah seorang kena pegang mayat tu and juak ke atas, and lagi seorang kena naik atas and potong tali tu lah. So bila mayat dah dibawa turun dengan selamat and dah disahkan dah tak bernyawa lagi, so ditutuplah dengan kain. Bila dah settle kat dalam, dah dikonfirmkan semua yang mayat yang mangsa tu dah meninggal and dah ditutupkan dengan kain, Abang Zul ni pun dengan ada beberapa anggota dia keluar sekejap untuk buat report duty task diorang. And seorang anggota lagi ditugaskan untuk berada dekat dalam untuk menjaga mayat tu lah. So masa Abang Zul ni dekat luar, mulalah ada 2-3 orang awam datang untuk tengok apa yang terjadi dekat situ kan. So lebih kurang 10 minit lepas tu, anggota standby yang ada kat dalam tadi tu berlari keluar dalam keadaan yang cemas and bagi tahu Abang Zul. Dia cakap, "Mak, perempuan tu dah hilang." Masa tu apalagi Abang Zul ni kelam kabut berlari masuk dalam sebab nak pastikan apa yang anggota dia cakap ni betul ke tidak. So bila sampai kat dalam, mayat perempuan tu memang dah hilang. So tinggal kain yang ditutupi
tepi tadi tu je, tinggi cadar yang tadi tu je. So Abang Zul tanyalah pada anggota ni, apa yang kau buat tadi? So anggota ni jawab, tak buat apa, dia cuma check je dekat dapur and check dekat ruang tamu semua. Tiba-tiba bila datang balik, perempuan tu dah hilang. so masa tu Abang Zul terus arahkan semua anggota dia cari mayat tu sekitar dalam rumah. Tapi bila Abang Zul fikir balik, yang anehnya tak ada kesan pun seperti dialihkan ke atau bergerak mayat tu. So diorang semua ni jadi buntu tau, buntu, tak tahu nak buat apa. And diorang buat keputusan untuk keluar dari rumah tu sekejap. And masa tu juga Abang Zul memang dah rasa tak sedap hati. And terfikir macam mana dia nak filekan report ni yang dia terima datang dengan report bunuh diri. Mayat dah diturunkan dengan elok and tiba-tiba hilang. Beberapa minit lepas tu, tiba-tiba diorang dengar bunyi seperti kaca dibanting pecah dari arah dapur. And kedengaran benda tu kedengaran seperti ada pergaduhan dekat dalam rumah tu. And pada masa yang sama juga, tiba-tiba salah seorang anggota daripada banyak-banyak tu, dia menjerit sebab kita nampak bayangan perempuan yang tergantung dari tu melintas betul-betul kat depan dia. So nak tak nak, masa tu Abang Zul arahkan seorang anggota teman dia untuk masuk dalam rumah tu untuk check betul-betul ke memang tak ada orang dalam rumah tu. So bila diorang nak masuk, check and memang sah. Tak ada siapa-siapa pun kat dalam tu. Tak ada satu manusia, tak ada satu kehidupan pun dalam rumah tu. So rumah tu memang kosong. And yang lebih pelik, baru diorang perasan yang rumah tu sebenarnya tak ada bekalan elektrik langsung. Tak ada lampu daripada tadi. So bila dah check semua sekali, Abang Zul dengan seorang anggota dia ni dah check, memang tak ada apa-apa. And diorang perasan yang lampu tu pula memang tak menyala. So diorang ni keluar dengan keadaan yang serabut. Apa tengah jadi sebenarnya? So diorang duduk luar ramai-ramai and diorang fikir apa yang telah terjadi dengan diorang ni sebenarnya. So tak lama lepas tu datanglah seorang jiran ni, Apek tu tanya, apa dah jadi ni Datuk? Dia tanya. So Abang Zul ni kata ada kes bunuh diri lah Apek, cakap macam tu. So Apek ni cakap, siapa mati? Ada orang isap dadah masuk sini and mati dalam tu ke? Lepas tu Abang ni kata bukan, tuan rumah ni lah, yang duduk dalam rumah ni lah mati sebab bunuh diri. So jawapan daripada Apek ni tadi mengejutkan Abang Zul dengan anggota dia. Jawapan Apek tu adalah, Rumah ni dah 15 tahun kosong. Tak ada siapa tinggal dalam rumah tu. bila Apek tu dah cakap macam tu, so lagilah serabut jadi diorang ni. And pelik. Semuanya jadi tanda tanya. Siapa yang buat panggilan? Siapa yang tinggal kat dalam rumah? Dan siapa pula yang diorang turunkan tadi, yang tergantung tadi tu? So masa tu Abang Zul ni terus call balai polis yang berdekatan and tanya diorang ada tak dapat apa-apa report yang mengatakan ada kes bunuh diri malam tu. So balai polis kata diorang tak ada terima apa-apa kes bunuh diri malam tu. Bermakna malam tu hanya Abang Zul dan anggota yang bertugas sahaja dapat panggilan misteri tu. So lepas dah dengar semua penjelasan daripada balai polis, Abang Zul dengan pantang arahkan semua anggota dia untuk pemeriksaan yang terakhir, periksa sekeliling rumah tu untuk pastikan memang tak ada, betul-betul tak ada orang. Dan bila diorang dah periksa memang sah tak ada orang. Dan rumah tu pun memang gelap. Dan diorang tak tahu macam mana tadi diorang boleh nampak rumah tu terang. So bila dah confirm memang tak ada orang, bila dah confirm, dah settle, diorang pun gerak. So bila diorang gerak and dah sampai balai, semua malam tu semua anggota yang terlibat diarahkan untuk stay sampai pagi. Baru boleh balik untuk mengelakkan sebarang gangguan. So diorang semua mandi and solat dekat stesen diorang lah. And balik ke rumah masing-masing besok paginya tu. So Abang Zul ada mention
mention anggota yang dakap mayat tu, yang juak mayat tu, and yang bawa mayat tu turun ke bawah terkena sedikit gangguan and sampai demam kawan tu. So the moral of the story, pekerjaan apa pun yang kita buat haruslah sentiasa ingat pada dia dan selalu berdoa agar dipermudahkan segalanya, sebab makhluk gaib tak tengok pangkat kita. Kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga, kan? Apa yang kita perlu buat hanyalah berdoa dan sentiasa berdoa supaya sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tamatlah kisah yang kedua ni. So kita move ke kisah yang ketiga. So cerita yang ketiga ni adalah cerita yang terakhir. Cerita ni pula mengisahkan tentang seseorang yang diganggu ketika basuh kereta. So cerita dia macam ni. So ada satu rumah ni yang diduduki 4 orang lelaki bujang. So aktiviti harian diorang ni macam biasalah, pagi diorang pergi kerja and malam baru habis kerja. So bila habis waktu kerja, so diorang bukannya terus balik rumah. So diorang pergilah lepak dulu dekat mamak, minum-minum, makan-makan macam tu. So pukul 11, dekat pukul 12 barulah diorang balik. So nak dijadikan cerita, salah seorang daripada 4 lelaki ni yang selalu member diorang ni gelarkan sebagai Mirul. So Mirul ni berniat nak basuh kereta lah malam tu. So bila sampai rumah, diorang masuk rumah and bersih-bersih. So Mirul ni pun dah siap semua, dia pun keluar and dia sediakanlah semua barang-barang untuk untuk basuh kereta ni. Masa tu pula waktu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. So Mirul ni pun mulalah dengan buka MP3 player dekat phone dia. And mula dia tarik getah pipe and cuci, simbang kereta, basuh kereta sambil nyanyi untuk menghilangkan kesunyian malam hari itulah. So masa tu Mirul ni cuci kereta macam biasa, tengah cuci sambil nyanyi ni, tiba-tiba dia terdengar satu suara. Tapi dia tak pasti suara apalah. So mula-mula tu dia fikir bunyi tu datang daripada lagu yang dia buka tu. So dia abaikanlah bunyi tu. So dia sambung balik, cuci lagi, cuci. Masa dia tengah cuci tu sambil menyanyi juga, dia terdengar lagi satu suara tu. So si Mirul ni pun stopkan lagu tu and sambil teliti ada lagi tak suara yang didengar tu. So dia dengar betul-betul suara tu tak ada. So dia fikirkan suara tu memang dalam lagu tu lah. So dia buat keputusan untuk just tutup je lagu tu and sambung je cuci kereta tu. So sambung cuci kereta. So nak dijadikan cerita juga, masa Mirul ni tengah sibuk cuci kereta, dia terdengar satu suara. Tapi suara tu sayu je. Mula-mula tu dia tak pasti suara apa. Suara tu panggil siapa. Masa tu si Mirul ni rasa cuak lah juga kan. And dia fikir masa tu kawan dia ni nak takut-takutkan dia ke, sebab dia ni basuh kereta malam-malam buta. Kan mana dia tahu kawan dia ni duduk kat tepi tembok tu, panggil dia, keluarkan suara seram kan. So dia hiraukan je lah. Bila dia hiraukan suara tu, makin lama suara tu makin jelas. Makin lama makin jelas. And Mirul ni cuba teliti, suara ni cakap apa? Suara ni panggil siapa? So barulah bila dia teliti betul-betul, suara ni barulah didengar yang suara tu sedang memanggil nama dia dengan mendayu-dayu. Seperti Mirul. Macam tu. So Mirul ni start cuak and dia fikir mana pula datang suara perempuan ni. Sedangkan rumah dia duduk 4 orang. Masa tu jam memang dah pukul 1 lebih lah. Mana ada lagi orang nak gurau time 1 lebih macam tu kan. So
suara perempuan tu panggil dia dengan mendayu-dayu. So si Mirul ni pun pandang sekeliling dia. Pandang, mana dah tahu ada orang ke yang panggil dia. And tiba-tiba mata dia ni tertumpu pada taman permainan berhadapan rumah dia. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Si Mirul ni nampak seorang perempuan berpakaian serba putih, berambut panjang terurai, tengah bertinggik dekat atas jongkang-jongkit. Betul-betul berhadapan dengan rumah dia. Tengah bertinggik dekat atas jongkang-jongkit sambil panggil nama Mirul ni dalam keadaan menunggu. So dia pakai baju putih, rambut panjang, terurai, bertinggi atas tu. Dia panggil nama Mirul sambil tunduk macam ni. Maksudnya macam tu. So Mirul ni pun dengan menggigil, rasa tak tentu arah semua, dan kaki dia ni terus jadi kaku. Dia tak boleh jalan. Ayat kursi yang dia baca dalam hati tu pun dah jadi tunggang terbalik. Tapi dia try kuatkan kaki untuk lari. Lari juga masuk dalam rumah. Walaupun rasa macam nak tersungkur masa lari tu. So bila sampai dalam rumah, kawan-kawan Mirul ni tengok dia ni. Asal terpingang-pingang macam orang takut ni. So salah satu kawan dia ni pun tegur. Mirul, kau ni kenapa takut semacam ni? Macam nampak hantu. So si Mirul ni cakap, aku nampak perempuan. Perempuan pakai baju putih panggil nama aku. So mula-mula kawan si Mirul ni tak percaya. Dia ingat si Mirul ni main kan. Tapi bila fikir balik, takkan si Mirul ni sanggup nak buat muka menggelabah gila babing macam tu. Dalam masa dia menggelabah ni, dia tengah rasa tak keluar ni, tiba-tiba lah si Mirul ni teringat yang handphone dia ada dekat atas bumbung kereta. Tapi cuak lah kan nak keluar. Manalah tahu kan perempuan tu tiba-tiba muncul depan-depan, mahu tak pingsan kan. So dia pun suruhlah kawan dia ni tolong ambilkan. And so kawan dia ni ambilkanlah handphone tu dan selamat kembali ke dalam. So dia moral of the story, janganlah suka-suka buat kerja tengah-tengah malam. Sebab makhluk ni memang aktif waktu malam. Ni macam korang tahu, makhluk ni akan keluar waktu malam. So waktu siang memang ada, tapi diorang taklah aktif waktu malam. Janganlah kau nak tunjuk rajin time-time pukul 12 ke atas tu, tak payahlah. Tunggu je lah besok. Bawa lah kereta tu pergi kedai. Pergi cuci. Tak payahlah malam-malam lepas balik kerja kau nak pergi cuci. Menyusahkan diri sendiri kan. Kena pula dapat kawan baru malam-malam. So itu sahaja kisah pula. So itu sahaja cerita and kisah seram untuk kali ni. Kalau korang nak lagi cerita-cerita seram, misteri, please komen kat bawah and bagi tahu cerita seram apa yang korang idam-idamkan. So, macam biasa jangan lupa subscribe, komen, like and share. Share banyak-banyak. Share lah video ni pada kawan-kawan. Share video ni pada ahli keluarga korang semua. Okay? So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.